Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan pasaran saham serantau. Saham di Asia Pasifik dijangka dibuka bercampur susulan data ekonomi di Amerika yang bercampur. Menurut laporan CNBC, dalam masa yang sama pelabur akan perhatikan saham di Hong Kong dengan jangkaan lebih banyak pemantauan dilakukan oleh Beijing ke atas syarikat China. Terdahulu saham di pasaran Wall Street ditutup rendah pada Khamis dengan peningkatan jualan runcit buktikan pemulihan ekonomi yang kukuh. Ini meningkatkan hasil bond dan juga aliran keluar daripada saham teknologi berwajaran besar. Menurut laporan Reuters, saham berkaitan pemulihan ekonomi catatkan kenaikan. Indeks Dow Jones jatuh 63 mata, S&P 500 jatuh 6 mata dan Nasdaq naik 20 mata. Pakar yang dipetik Reuters menyatakan dengan pemulihan ekonomi lebih pantas yang dijangka, saham teknologi dijangka kurang menarik berbanding saham kitaran. Dalam masa yang sama, permohonan bantuan pengangguran meningkat sedikit pada minggu lepas. Sementara itu, ekonomi Amerika kini melalui titik perubahan dan ia perlu memastikan semua orang mendapat manfaat daripada pertumbuhan ekonomi. Presiden Amerika Joe Biden membuat kenyataan berkenaan dalam komen tentang pelan perbelanjaan $3.5 trilion yang kini sedang didebat di Kongres. Tambahnya, pelan ini adalah peluang untuk ubah ekonomi Amerika untuk lebih saksama kepada keluarga kelas pertengahan. Ini menurutnya dapat dicapai menerusi pembayaran cukai yang lebih adil oleh individu pendapatan tinggi. The choice is this. Are we going to continue with an economy where the overwhelming share of the benefits go to big corporations and the very wealthy? Or are we going to take this moment right now to set this country on a new path? One that invests in this nation, creates real sustained economic growth, and that benefits everyone, including working people and middle-class folks. That's something we haven't realized in this country for decades. Right now, the top 1%, for example, evade an estimated $160 billion in taxes that they owe each year. Not new taxes, taxes that they owe. Biden menambah pelan pembelanjaan ini akan berikan lembaga hasil dalam negeri dana untuk bersaing dengan peguam dan akaunten individu pendapatan tinggi untuk dapatkan maklumat perbankan dan menghentikan mereka daripada lari daripada membayar cukai. Kumpulan Republikan sifatkan pelan pembelanjaan Biden itu sebagai berhaluan kiri dan sosialisme yang akan mereka tentang. Perincian lain pelan $3.5 trilion itu adalah penjagaan kanak-kanak universal dan harga ubatan yang lebih rendah. Ketika ini dilaporkan Republikan tidak akan sokong pelan berkenaan dan wujud perpecahan di kalangan Demokrat tentang saiz pelan yang besar itu dan kesannya kepada inflasi. Pelan ini disasar dibelanjakan dalam 10 tahun untuk meningkatkan pendidikan, penjagaan kesihatan, penjagaan kanak-kanak, melawan perubahan iklim dan pelaburan dalam infrastruktur. Pelaburan ini dijangka dibayar dengan cukai dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seterusnya, Kementerian Perdagangan China kritik kemungkinan Amerika Syarikat kenakan tarif dagangan dan sekatan ke atas China. Menurut jurucakap Kementerian Perdagangan China, langkah perlindungan dagangan unilateral tidak akan menguntungkan Amerika, China dan dunia yang kini sedang dalam pemulihan. Komen berkenaan dibuat selepas laporan Amerika berpotensi menyiasat subsidi China dan kenakan tarif tambahan. Beijing turut lapor yang panggilan telefon antara Biden dan juga Xi Jinping pada minggu lepas berjalan dengan baik dan akan laksana perkara yang dipersetujui kedua pemimpin. Panggilan telefon berkenaan dilapor susulan rundingan peringkat tertinggi kedua negara yang disifatkan gagal capai keputusan. Amerika Syarikat ketika ini terus kritik ancaman sekuriti cyber dan juga dagangan yang tidak adil oleh China. Dan Kesatuan Eropah umum strategi baru tingkat kerjasama ekonomi, politik dan pertahanan dengan wilayah Indo-Pasifik. Menurut Wakil Tertinggi EU, Josep Borrell, EU percaya wilayah Indo-Pasifik akan menjadi lebih penting susulan peningkatan penduduk, kuasa politik dan peranan dalam dagangan dan juga pertahanan. Faktor lain termasuk kesan kepada perubahan iklim. Strategi EU akan menyaksikan Kesatuan Eropah meningkatkan kerjasama dengan semua negara di Indo-Pasifik termasuk China. EU sifatkan kerjasama dengan China sebagai penting untuk perubahan iklim dan juga kepelbagaian bio. Ia percaya saingan geopolitik di rantau Indo-Pasifik antara Amerika dan China akan beri kesan kepada rantau itu
satu dan dunia. Tambahnya, sebagai antara pelabur utama di rantau berkenaan, ia melihat ia punyai kepentingan strategik dan juga Indo-Pasifik harus kekal terbuka dan berdasarkan undang-undang. Pengumuman ini datang selari dengan kerjasama baru Amerika, UK dan Australia untuk pertahanan. Dan sementara itu, China kecam Pakatan Keselamatan Amerika Syarikat, UK dan Australia yang diumumkan Presiden Joe Biden. Beijing melihat pakatan itu sebagai tidak bertanggungjawab dan berfikiran sempit. Jurucakap Kementerian Luar China Zhao Lijian berkata pakatan yang dikenali sebagai AUKUS itu berpotensi mengancam keamanan serantau. 美国、英国与澳大利亚开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。美英向澳大利亚出口高度敏感的核潜艇技术，再次证明他们将核出口作为地缘政治博弈的工具，采取双重标准，这是极其不负责任的行径。 Pakatan itu diumpamakan sebagai permulaan Perang Dingin. China dalam pada itu memberi amaran kepada 3 negara terbabit supaya hanya ambil tahu kepentingan soal keselamatan masing-masing. Pakatan bersama diumum Biden, Perdana Menteri Britain Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison menerusi satu sidang media maya pada Khamis. Perjanjian itu bakal menyaksikan Amerika dan UK berkongsi teknologi pertahanan menghasilkan kapal selam nuklear dengan Australia. Ia juga dilihat usaha mengimbangi pengaruh China yang semakin meningkat di Laut China Selatan. Dan masyarakat antarabangsa harus mengambil tindakan segera bagi mencegah krisis kemanusiaan di Afghanistan. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF bimbang mengenai kelangsungan dan nasib rakyat di Afghanistan sejak ia terputus bekalan daripada komuniti antarabangsa. IMF jelasnya bersedia untuk bekerjasama untuk menggerakkan tindakan segera menghentikan krisis kemanusiaan. Jurucakap IMF Gary Rice turut beri bayangan bahawa IMF akan menyokong aliran pengiriman wang dan pemindahan skala kecil ke Afghanistan. Namun jelasnya IMF tidak dapat menjalinkan hubungan terus dengan Afghanistan sehingga komuniti antarabangsa mengiktiraf pentadbiran negara itu. Sejak kerajaan di Kabul dikuasai Taliban, IMF dan Bank Dunia bergantung bantuan serta rizab baru yang cecah $340 juta yang dikeluarkannya bulan lalu. Washington juga menyekat akses rizab Afghanistan bernilai $9 bilion yang berada di luar negara. Ia menyebabkan negara Asia Selatan itu berdepan dengan masalah kewangan. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali. Seterusnya, semua pekerja di Itali diwajibkan untuk tunjuk pas kesihatan untuk masuk ke tempat kerja bermula 15 Oktober. Menerusi pas hijau ini, pekerja diwajibkan tunjuk bukti vaksinasi atau keputusan negatif COVID-19 atau pulih daripada COVID-19 dalam masa 6 bulan. Ini terpakai kepada semua pekerja dalam usaha untuk pastikan tempat kerja kekal selamat. Untuk memastikan ini praktikal, kos saringan COVID-19 diturunkan kepada €8 untuk kanak-kanak dan €15 untuk dewasa dan percuma kepada individu yang tidak boleh divaksin atas sebab kesihatan. Menurut Menteri Kesihatan, ini akan terus memastikan kempen vaksinasinya mendapat sambutan. Selain Itali, Slovenia dan Greece terus umum langkah dan syarat yang sama. Menurut Menteri Buruh, kadar pertumbuhan Itali kini kukuh namun masih wujud ketidaktentuan jika COVID-19 kembali dan paksa penutupan yang akan berkesan kepada pekerjaan dan aktiviti ekonomi. Ekonomi sebesar €2 trilion itu dijangka tumbuh 6% tahun ini. Kini sekolah telah dibuka dan musim sejuk dijangka tingkatkan jangkitan kerana lebih ramai orang akan duduk di dalam kawasan tertutup. Pekerja akan didenda €1,500 dan majikan €1,000 jika gagal patuhi peraturan itu. Pekerja sektor swasta akan digantung selepas 5 kali gagal datang dengan pas hijau. Pekerja sektor awam akan digantung selepas 1 kali gagal datang dengan pas hijau. Seterusnya, pintu sempadan Chile akan dibuka kepada pengembara asing yang telah lengkap vaksinasi bermula 1 Oktober depan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Negara itu, langkah itu adalah penting dalam memastikan kelancaran proses pembukaan semula
pintu sempadan. Jelasnya syarat lengkap vaksinasi perlu disahkan melalui laman web kerajaan yang disediakan sebelum mengembara. Tambahan itu, pengembara asing juga perlu mengesahkan ujian saringan negatif COVID-19 72 jam sebelum memasuki negara itu. Antara lain, pengembara juga perlu mengemukakan bukti makluman berkenaan polisi insurans perubatan yang meliputi sehingga $30,000 Amerika. Kerajaan Chile berharap langkah-langkah ini akan merancakkan semula sektor pelancongan menjelang musim panas. Seterusnya, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 seluruh dunia ketika ini menghampiri 227 juta. Ini berikutan hampir 500,000 kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam lepas. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat masih kekal negara paling terjejas dengan 41.7 juta kes. Ini diikuti India dengan lebih 33 juta kes dan Brazil dengan lebih 21 juta kes. United Kingdom, Rusia dan Perancis antara negara yang mencatatkan lebih 7 juta kes, manakala Turki melebihi 6 juta kes. Argentina melebihi 5 juta diikuti Colombia dan Sepanyol yang semakin hampir kepada jumlah tersebut. Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka tertinggi kes COVID-19 dengan menghampiri 4.2 juta kes. Ini diikuti dengan Filipina dengan lebih 2.3 juta. Malaysia lepasi angka 2 juta kes, Thailand dengan 1.4 juta kes. Manakala Singapura merekodkan lebih 74,000 kes. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 seluruh dunia kini melebihi 4.66 juta berdasarkan data Johns Hopkins University. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi melebihi 669,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan lebih 588,000 kes, India lebih 443,000 kes, Meksiko lebih 269,000 kes. Sementara United Kingdom kini catat lebih 135,000 kematian. Rusia, Itali dan Perancis pula merekodkan lebih 100,000 kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 92,000 kes adalah Jerman, sementara Sepanyol melebihi 85,000 kes. Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka kematian dengan lebih 139,000 kes korban. Filipina di tangga kedua korban tertinggi dengan lebih 36,000, diikuti Malaysia dengan 22,000 kes, manakala Thailand dengan lebih 14,000 angka korban. Kita akan beri berehat sekali lagi kembali selepas ini. Bertemu kembali, lebih 98 dos vaksin COVID-19 diberikan pada Khamis. Menurut laman web KKM COVID Now, ini menjadikan jumlah dos terkumpul pada 39.685 juta. Dalam masa yang sama, 76.8% populasi dewasa lengkap divaksin dan 92.7% populasi dewasa terima satu dos. 17.9 juta populasi atau 55% populasi lengkap divaksin. Dalam masa yang sama, 66.7% populasi terima satu dos. Seterusnya, kira-kira 30,000 penjawat awam masih belum mendaftar untuk menerima vaksin. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Adnan Mat, berkata selaku pelaksana dasar kerajaan, penjawat awam sepatutnya mengamalkan dasar-dasar tersebut termasuklah mengambil vaksin. Sudah tentulah secara umumnya pekerja kerajaan hendaklah patuh dengan arahan kerajaan. Pekerja kerajaan yang perlu menjalankan tugas kerajaan ini hendaklah orang yang menerima dasar kerajaan. Jadi apabila kerajaan telah membuat vaksinasi ini dan mengarah untuk divaksinkan, justru itu mereka perlu vaksin. Kata beliau, kajian mendapati ramai di antara penjawat awam yang belum mendaftar vaksin adalah mereka yang bekerja dari rumah atau mereka yang mempunyai penyakit atau alahan tertentu. Adnan berkata, ketua jabatan juga perlu memainkan peranan untuk memantau dan memastikan setiap penjawat awam di bawah seliaannya menerima suntikan vaksin.
Dan kedai barang fotografi, kedai barangan terpakai, kedai bunga atau nursery, kedai kraftangan dan cenderahati dibenarkan beroperasi di negeri Fasa 1 PPN mulai hari ini. Perkara itu telah diputuskan mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik yang memberi kelonggaran bagi sektor pekerjaan dan juga ekonomi. Turut dibenarkan beroperasi adalah kedai antik, kedai alat permainan, kedai pemain dining dan kedai kandungan kreatif. Peralatan industri kreatif, kedai kegiatan luar termasuk peralatan perkhemahan, memancing, kedai kosmetik, penjagaan kulit dan minyak wangi dan kedai tembakau termasuk vape atau rokok elektronik. Jenis perniagaan berikut dibenarkan kembali beroperasi dengan syarat vaksin yang telah ditetapkan. Turut dibenarkan beroperasi adalah pembekalan mineral dan bahan batuan termasuk pasir serta pergerakan dari tanaman mineral quarry atau tapak pengurikan ke premis atau tapak projek pembinaan infrastruktur awam yang utama dan kerja-kerja pembinaan bangunan serta premis industri atau perkhidmatan perlu. Selain itu, peladangan berasaskan kayu dan kenaf turut dibenarkan di bawah fasa sama. Bagi negeri Fasa 2 PPN, semua pejabat swasta dibenarkan beroperasi dengan kapasiti 100% sekiranya 80% pekerja telah lengkap vaksin. Manakala kapasiti 80% bagi 60% pekerja telah lengkap vaksin dan kapasiti 60% sekiranya 40% pekerja lengkap vaksin. Selain itu, turut dibenarkan beroperasi adalah kilang perabot manakala kapasiti kenderaan pekerja 100% juga dibenarkan bagi penumpang lengkap vaksin. Ia merangkumi pengusaha hasilan hutan, pembekalan dan hasil hutan bukan kayu, peladangan hutan dalam hutan simpan kekal dan pembangunan hutan di bawah projek pembangunan hutan rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Selain itu, mesyuarat secara bersebuka turut dibenarkan kepada individu yang telah lengkap vaksin di negeri Fasa 2, 3 dan 4 PPN. Dan seterusnya, selepas lama ditutup, pawagam kini sudah dibenarkan beroperasi semula namun hanya untuk individu yang sudah menerima vaksin lengkap. Kabar gembira disambut baik kaki movie yang tidak sabar-sabar mahu menonton filem terbaru, tempatan dan juga antarabangsa. Persoalannya, kebenaran sudah ada namun bagaimana pula dengan pematuhan SOP? Ridaudin Daud ada laporannya. Kru Astro Awani ke sebuah pawagam di kompleks membeli belah terkemuka di Kuala Lumpur bagi melakukan tinjauan di sana. Keseluruhannya SOP dipatuhi sepenuhnya, malah bermula sebaik saja pengunjung menjejakkan kaki ke pawagam tersebut. Pertama, imbas MySejahtera di laluan utama. Beli tiket dan makanan sebelum terus pergi ke laluan kedua. Di laluan kedua, di sinilah petugas akan periksa sijil vaksinasi anda dan kalau tidak lengkap 2 dos, anda diminta untuk pulang. Masuk ke panggung, SOP dipraktikkan sekali lagi dengan tumpuan lebih kepada penjarakan fizikal dengan menjarakkan kedudukan penonton. Bahkan sebelum tayangan bermula, iklan pematuhan SOP ditayangkan dan sepanjang berada di sana, pelitup muka wajib dipakai, hanya boleh dibuka ketika makan. Begitupun di sebalik SOP yang agak ketat dan pelbagai, pengunjung dilihat tidak langsung kekok untuk mematuhinya. Malah mereka teruja untuk kembali menonton filem di pawagam. Boleh hilangkan stres bila hujung minggu je keluar dengan kawan-kawan ke apa ke. Sebab macam sekarang ni tengah still tengok lagi macam hari ni pun event baru buka tapi dah ada boleh cakap full jugalah hari ni pun. So kita tunggu nanti dah kosong-kosong sikit ataupun dah lama sikit ada cerita yang best kita akan tengok lagi lah pasti. Dah lama duduk kat rumah kan, stres, kerja, work from home, tak keluar-keluar. Jadi dah diberi peluang ni kita keluar, pergi makan, dah full vaksin dah kan. Bolehlah makan kat kedai. Sangat-sangat teruja lah. Tapi memang terima kasih kepada kerajaan lah sebab dah longgarkan kita punya SOP kan. Harap lepas ni boleh merentas negeri lah. Must be excited because we about 3 months I think half year cannot go to cinema. Yeah. Go to the JSC website immediately see how was the announcement here. So now you come here and then you feel happy? Excited, not happy, excited. Begitupun, tinjauan juga mendapati jumlah pengunjung dilihat tidak begitu ramai, mungkin kerana filem ditayangkan tidak begitu banyak. Namun untuk beberapa bulan mendatang, situasinya dijangka berubah. Nak tengok MySejahtera? Okey, nak tengok tiket? Okey, tolong scan. Alright, thank you. Pembukaan semula panggung wayang sebenarnya menghadirkan kegembiraan kepada ramai orang.
Beberapa pengunjung yang saya temui sebentar tadi mengatakan bahawa mereka seronok, teruja dan excited untuk kembali ke Pang Wayang. Bukan mereka saja sebenarnya excited, saya pun sama-sama excited. Okeylah, saya nak masuk dulu, movie pun dah nak start. Laporan Ridauddin Daud dari Reza Rahim, Astro Awani. Seterusnya, KPMG bersetuju untuk membayar semula RM333 juta bagi memenuhi tuntutan berkaitan tanggungjawab fidusiari mereka dalam pengauditan akaun 1MDB antara tahun 2010 hingga 2021. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan berkata penyelesaian tersebut mengakhiri tuntutan sivil yang difalkan pada 6 Julai 2021 terhadap KPMG. Kementerian Kewangan memaklumkan penyelesaian tersebut akan digunakan untuk memenuhi obligasi 1MDB yang tertunggak. Dalam kenyataan yang sama, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, penyelesaian itu membuktikan tekad kerajaan untuk meneruskan segala usaha pemulihan terhadap semua pihak yang terlibat dalam 1MDB dan entiti berkaitan dengannya. Kerajaan Malaysia katanya lagi akan memastikan tindakan sewajarnya diambil terhadap semua individu atau entiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam skim global 1MDB tersebut. MOF turut mendedahkan penyelesaian yang ditanggung KPMG bernilai lebih dari 800 kali ganda fail audit yang diperoleh syarikat audit berkenaan. Ia menjadikan penyelesaian ini sebagai salah satu penyelesaian berkaitan 1MDB yang terbesar oleh sebuah firma audit di Asia Tenggara. Kementerian berkata penyelesaian itu bagaimanapun tidak akan memberi kesan atau menjejaskan tuntutan kerajaan terhadap individu seperti Jolo atau pihak lain yang berkaitan dengannya, termasuk yang masih diburu pihak berkuasa berhubung skandal kewangan 1MDB. Seterusnya, perlu ada pelan komprehensif untuk mengembalikan semula Malaysia ke landasan menjadi negara maju, kata bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz. Beliau berkata pelan itu bukan sahaja merangkumi keperluan menyediakan infrastruktur moden secara fizikal, tetapi juga memastikan setiap rakyat di negara ini dilengkapi dengan nilai dan prinsip yang sewajarnya. Rafidah berpandangan Kompas Nasional perlu ditetapkan semula bagi memastikan setiap individu di negara ini mempunyai arah tuju untuk sama-sama memajukan negara. Selain itu, beliau berkata tidak boleh ada lagi sebarang bentuk diskriminasi jantina, kaum, agama serta taraf kewarganegaraan mereka. So we need to reset the national campus. When I talk about national, it means encompassing everyone who has a stake in Malaysia. Let's not talk about national campus in the context of the Malay, Bumi Putra, non-Bumi, and there is no place for Bumi, non-Bumi, Malay, non-Malay now. It is Malaysian. Today is Malaysia Day anniversary. And Malaysians are anyone who's a citizen of this country. And plus people who have a stake in Malaysia. So when you reset the campus now, all of us will be assured that that campus is leading Malaysia in one direction only and in one correct direction. Nobody is going off tangent. No sector is allowed to go off tangent. If anybody going to go off tangent, let's bring them back to that direction. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu kehormat Forum Secara Maya Alumni Konvent Bukit Nenas CBN, Street for a Fearless Future and Recalibrate Your Expectation bersempena Hari Malaysia ke-58. Seterusnya, Presiden Persatuan Remaja Bumi Putra Malaysia Nazari Rosli menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sungai Buloh pada 4.26 petang Khamis selepas bertarung dengan COVID-19 selama 8 hari. Melalui kemas kini di laman Facebook Allahyarham, sebelum ini disahkan positif virus itu pada 9 September sebelum dikejarkan ke Pusat Kuarantin dan juga Rawatan COVID-19 PKRC Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIPS pada hari yang sama. Ketika di PKRC MAIPS, Allahyarham disahkan sebagai pesakit COVID-19 kategori 4 sebelum pada 10 September dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pada 13 September, Allahyarham terpaksa ditidurkan susulan paras oksigen yang menurun selain risiko selaku pesakit komorbid. Pihak hospital pada 15 September menghubungi ahli keluarga Allahyarham melalui panggilan video yang turut dikongsikan mereka di laman Facebook Allahyarham. Allahyarham kerap muncul di Astro Awani sebagai panel bagi mengulas tentang keadaan pasaran saham serta nilai ringgit.
Berpengalaman luas dalam pasaran saham dan sudah melatih ramai individu Bumiputra untuk mahir dalam pasaran saham, Allahyarham sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pengarah di firma Jupiter Research Sendirian Berhad, pengerusi Koperasi Pelabur Bumiputra Malaysia, Presiden Persatuan Remisia Bumiputra Malaysia dan penasihat kepada Persatuan Penganalisis Teknikal Malaysia MATA. Allahyarham cukup disenangi oleh komuniti media yang biasa berhubung dengannya kerana kepetahan mengulas tentang pasaran serta sikap mesranya bersama media. Esra Awani mendoakan roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang beriman. Dan sekian Niaga Awani, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan juga pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli, salam hormat.